Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Sri Cendekiawan. Pada hari ini 26 hari bulan 5 2021, Malaysia cuti umum sempena hari Wesak. Okey, tapi saya yakin dan percaya ramai dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri tidak tahu apakah itu hari Wesak. Okey, untuk pengetahuan rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia. Okey, hari Wesak adalah hari kelahiran Siddhartha Gautama Buddha, iaitu pengasas ajaran Buddha pada tahun 563 sebelum Masihi bersamaan dengan 2584 tahun yang lepas. Okey, jadi kenapa Malaysia mengambil cuti umum sempena hari Wesak? Okey, tidak lain tidak bukan kerana agama Buddha merupakan agama kedua paling ramai penganut di Malaysia, iaitu kira-kira 19.2% daripada rakyat Malaysia yang seramai 32 juta orang. Okey, dan kita tahu agama yang paling ramai di Malaysia adalah agama Islam dengan purata lebih kurang 60% daripada penduduk Malaysia adalah beragama Islam. Okey, jadi hari ini kita tengok sikit apakah itu Buddha. Okey, sebenarnya kita ramai yang salah faham, terutamanya rakyat Malaysia, kita menganggap Buddha itu sebagai Tuhan. Okey, sebenarnya orang Buddha tidak menganggap Buddha itu sebagai Tuhan, tetapi menganggap Buddha itu ataupun Siddhartha Gautama Buddha itu hanyalah salah seorang daripada utusan Tuhan. Okey, Buddha ni, Siddhartha Gautama Buddha, walaupun kita anggap dia sebagai pengasas Buddha, tetapi orang Buddha percaya bahawa Siddhartha Gautama Buddha ini merupakan Buddha yang ke-28. Okey, kalau dalam erti kata yang paling senang, utusan Tuhan yang ke-28. Maksud dia sebelum Gautama Buddha ini lahir, Siddhartha Gautama lahir, telah ada 27 Buddha yang lain yang menyebarkan ajaran Buddha. Okey, Buddha ni sebenarnya anak kepada seorang pemerintah. Ada yang kata sebagai raja di Kapilavastu di Nepal, dan ada yang kata dia hanyalah seorang pemerintah tempatan. Tetapi walaupun begitu, dia merupakan antara orang paling mulia, antara kasta paling mulia, di mana dia adalah berkasta kesatria. Okey, sebagaimana kita tahu dalam agama Hindu ada 4 kasta utama, iaitu Brahman, yang kedua Ksatria, yang ketiga Sudra, yang keempat Waisya. Okey, jadi disebabkan dia adalah seorang pemerintah, jadi dia memiliki kasta yang agak tinggi, iaitu kasta Ksatria. Okey, Siddhartha Gautama merupakan anak kepada Suddhodana dan juga Maya, ataupun disebut sebagai Mahamaya. Okey, dia berkahwin dengan seorang perempuan, iaitu Yasodhara, dan dikurniakan seorang anak yang dinamakan Rahula. Okey, sejak daripada kecil ayahnya tidak membenarkan Siddhartha Gautama keluar daripada istana kerana dia menerima satu tilikan daripada seorang alim dalam agama Hindu yang mengatakan kalau Siddhartha Gautama Buddha ini keluar daripada istana, dia akan lari daripada istana. Okey, sehinggalah suatu hari dia ada peluang untuk keluar ke istana. Jadi dia pun ambil kesempatan itu, dia keluar ke istana dan melihat banyaknya penderitaan dalam kalangan manusia. Okey, dia melihat ada manusia yang berumur tua, dia melihat ada manusia yang sedang kesakitan, dia melihat ada mayat yang diusung, dan dia juga melihat beberapa orang pendeta yang dalam keadaan yang tenang. Okey, jadi ini telah menyebabkan dia berfikir. Okey, dan pada umur 29 tahun, Siddhartha Gautama telah bertindak melarikan diri. Okey, daripada istana ayahnya di Kapilavastu. Okey, jadi dia melarikan diri, dia keluar daripada istana. Sampailah suatu tempat yang jauh, dia pun berhenti situ. Dia menyuruh pemandu dia tu balik semula ke istana dia, dan dia bercukur, dia berpakaian orang biasa, dan dia meneruskan perjalanan sehinggalah sampai suatu tempat
di mana dia bertapa di bawah satu pohon yang dipanggil sebagai pohon Bodhi. Okey, pohon Bodhi ni adalah pokok yang mulia lah, yang suci bagi agama Buddha. Okey, dekat situ Buddha telah bertapa. Okey, sehinggalah umur 35 tahun akhirnya dia mendapat pencerahan ataupun mendapat istilah Buddha. Okey, daripada situ dia terus menyebarkan ajaran Buddha selama lebih daripada 40 tahun. Okey, dan lebih kurang pada umur 80 tahun. Okey, dia sudah terlalu tua dan telah mengalami sakit-sakit. Jadi pada suatu hari dia telah dihidangkan makanan oleh tukang besi yang bernama Cunda, dan dipercayai makanan itu tak berapa baik, maka dia telah mengalami keracunan makanan dan meninggal dunia. Okey, akibat daripada keracunan makanan tersebut. Okey, itu secara ringkas mengenai ajaran Buddha. Okey, dan untuk pengetahuan semua, Buddha Siddhartha Gautama Buddha ni, Siddhartha Gautama Buddha yang dipercayai sekarang ini merupakan Buddha yang ke-28, dan dia bukanlah Buddha yang terakhir, kerana dipercayai akan lahir selepas beliau Buddha yang diberi nama Buddha Maitreya. Okey, Buddha Maitreya ni dikatakan akan lahir 5,000 tahun selepas kematian Buddha Siddhartha. Okey, jadi Siddhartha Buddha meninggal. Okey, dia lahir tahun 563 sebelum Masihi. Dia meninggal pada umur 80 tahun. Jadi lebih kurang tahun 400 lebih dia meninggal dunia. Jadi dia kata mengikut ramalannya, Buddha Maitreya ni akan lahir 5,000 tahun selepas kematian dia. Okey, jadi lambat lagi lah. Sekarang ni dia baru meninggal lebih kurang 2,500 tahun. Jadi separuh lagi. Okey, mengikut ramalan dia, separuh lagi, iaitu 2,500 tahun lagi barulah lahir Buddha Maitreya. Okey, dan untuk mengetahui bila Buddha Maitreya ini lahir, dikatakan pada waktu itu umur manusia akan mencapai 80,000 tahun. Okey, mengikut kepercayaan agama Buddha lah. Okey, 80,000 tahun umur manusia, dan rata-rata manusia akan berkahwin dalam umur 500 tahun. Okey, dan specialnya dia kata pada waktu itu dunia telah aman, tak ada pergaduhan, tak ada pertumpahan darah, tak ada penderitaan, tak ada penzinaan dan sebagainya. Okey, dan Buddha Maitreya itu sendiri merupakan seorang yang bukan dalam bentuk manusia macam kita ni yang rendah dan sebagainya, yang ukuran 5 kaki, bukan kerana kepercayaan mereka Buddha Maitreya ini adalah setinggi lebih kurang 88 hasta. 88 hasta ini lebih kurang 40 meter. Lebih kurang satu hasta, daripada sini ke sini satu hasta. Dan Buddha Maitreya tinggi dia 88 hasta, lebih kurang 40 meter. Dan bukaan dada dia saja adalah sepanjang 25 hasta. Okey, mengikut kepercayaan Buddha lah. Dan setiap jari dia adalah sepanjang lebih kurang 4 hasta. Okey, itu adalah mengenai Buddha Maitreya yang akan lahir mengikut kepercayaan agama Buddha. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian ringkas. Saya ucapkan selamat Hari Wesak kepada penganut Buddha di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.